Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin pagi 22 Ogos, anda bersama saya Fatin Hanma Yusof. Antara tajuk utama pagi ini: Polis memburu pemandu memandu lawan arus. Sedikit pengeran dadah dalam talian tumpas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Polis kini sedang giat mengesan pemandu Perodua Alza yang memandu secara melawan arus di lebuhraya Sungai Besi Besraya di Ampang, Ibu Negara. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Selangor, Superintendent Azman Syariat berkata, pihaknya menerima maklumat berhubung kejadian itu kira-kira jam 10 malam kemarin. Video kejadian berdurasi 45 saat tular di media sosial. Pemandu Perodua Alza dilihat memandu melawan arus dan berbahaya tanpa mempedulikan pengguna jalan raya lain. Polis turut merakam percakapan pemandu yang terbabit dalam kemalangan dua kereta berpunca daripada tindakan pemandu Perodua Alza itu yang melawan arus. Rakaman kamera litar tertutup CCTV di lebuhraya berkenaan turut disemak untuk mengenal pasti identiti pemandu kenderaan terbabit. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan 3 pegawai kerajaan negeri hasil serbuan di sekitar Terengganu. 3 suspek berusia antara 40 hingga 55 tahun itu ditahan susulan kes disiasat pasukan petugas khas yang ditubuhkan SPRM bagi meneliti laporan Ketua Audit Negara. Pengarah SPRM Terengganu Muhammad Zaki Hassan mengesahkan penahanan 3 pegawai kerajaan terbabit yang disyaki terlibat dalam rasuah dengan menyalahguna jawatan untuk kepentingan peribadi. Semua suspek kini direman selama 7 hari bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Proses reman terhadap semua suspek sudah dilakukan Mahkamah Magistrate Kuala Terengganu semalam. Sebelum ini, SPRM menubuhkan pasukan petugas khas untuk meneliti pendedahan laporan Ketua Audit Negara sebelum sebarang tindakan diambil sekiranya terdapat unsur rasuah. Ketua Pesuruhjaya SPRM Latifah Koya berkata pihaknya diberikan taklimat dan menerima laporan penuh berhubung laporan Ketua Audit Negara 2018 Siri 1 itu yang dikeluarkan 15 Julai lalu. Pelbagai jenis dadah bernilai lebih RM700,000 dirampas melalui 3 serbuan berasingan di beberapa daerah di Selangor. Sedikit pengedaran dadah itu menjadikan pusat hiburan keluarga untuk mengedar barang terlarang berkenaan. Serbuan 2 hari bermula Sabtu lalu dilakukan anggota polis dari Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Ibu Pejabat Polis Kontijen RPK Selangor selepas menerima maklumat awam serta risikan pihaknya. Melalui serbuan di pusat hiburan Batu Tiga Lama Kelang, seorang lelaki dan 2 gadis pelayan pelanggan GRO berusia 30 hingga 42 tahun ditahan. Pemeriksaan menemui 6 paket plastik Lutsina berisi 1,200 pil ekstasi seberat 395 gram. Bila pusat-pusat hiburan biasa ni jadi tumpuan serbuan pihak polis, beralih ke pusat hiburan keluarga ni dengan harapan yang pusat hiburan keluarga ni mungkin diingat pihak polis tidak dapat membuat pemeriksaan lah. Tapi hasil daripada risikan dan juga maklumat orang ramai ni, kita memperoleh maklumat tersebut. Jadi itu yang kita berjaya membuat 2 serbuan setakat ni. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Shah Alam. Katanya soal siasat terhadap 3 suspek membawa kepada serbuan di sebuah kondominium terletak di Setia Alam, Selangor dan menahan seorang lagi suspek lelaki berusia 42 tahun yang bekerja sebagai pemandu e-hailing. Polis menemui 14,214 biji ekstasi seberat 4.6 kg, 800 pil Aramin 5 seberat 232 gram serta 500 gram ketamin dengan nilai keseluruhan RM463,420. Dalam operasi berasingan Isnin lalu, seorang lelaki ditahan pasukan narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah Petaling Jaya kerana dipercayai menjalankan aktiviti pengedaran dadah. Turut dirampas pelbagai jenis dadah dengan nilai hampir RM238,000. Kesemua suspek ditahan untuk siasatan lanjut di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali dianugerahkan gelaran Ibu Negara oleh Institut Strategi dan Kepimpinan Asia Asli kerana memaparkan sifat kemuliaan kepimpinan sebenar.
Isteri Perdana Menteri itu menerima anugerah terbabit ketika Majlis Makan Malam Anjuran Asli untuk memperingati Hari Wanita Kebangsaan malam tadi. Anugerah disampaikan oleh Pengerusi Asli Tan Sri Dr. Jeffrey Chia sambil disaksikan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Hoping that my parents are here and that my late sister Salihah was here, and also my brother, the late Governor of Bank Negara. They were the ones, all of them the ones who really brought me up, and for them to see me standing here getting this prestigious award would be something great for them. Menurut Tan Sri Jeffrey, Tun Dr. Siti Asmah dipilih kerana beliau boleh dianggap sebagai ikon yang sentiasa meraihkan perpaduan dan kepelbagaian kaum, agama serta budaya dalam kalangan masyarakat Malaysia. Pada majlis sama, beasiswa Tun Dr. Siti Asmah bernilai 10 juta ringgit menerusi Yayasan Jeffrey Chia turut diperkenalkan untuk bidang seni kreatif dan muzik. Kerajaan Terengganu akur dengan keputusan polis yang tidak membenarkan ceramah oleh penceramah bebas Dr. Zakir Naik di seluruh negara. Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar berkata pihaknya menghormati keputusan itu atas faktor sensitiviti agama dan ketenteraman awam. Bermula kenyataan Ketua Polis Negara Datuk Seri Abdul Hamid Bador mengenai larangan pandangan daripada pihak berkuasa kerana mungkin ada aspek-aspek tertentu yang kita tidak ada maklumat tapi mereka ada maklumat. Jadi saya rasa tidak timbul bahawa kita oleh kerana ada halangan tertentu maka kita nak buat juga. Beliau mengulas kenyataan Ketua Polis Negara Datuk Seri Abdul Hamid Bador mengenai larangan ceramah Dr. Zakir di semua medium termasuk media sosial. Penceramah itu disiasat kerana didakwa membuat kenyataan kontroversi terhadap masyarakat Hindu dan Cina di Malaysia 3 Ogos lalu. Menara dan Skybridge Jambatan Angkat di Kuala Terengganu dijangka dapat dibuka kepada orang ramai awal September ini. Persiapan kini dibuat termasuk pemilihan syarikat yang mengendalikan restoran selain promosi bagi tarikan pengunjung. Proses mengangkat jambatan untuk menguji laluan kapal di jambatan angkat berkenaan sudah dilakukan sebanyak 2 kali iaitu pada jam 10 pagi dan 2 petang semalam. Operasi mengambil masa antara 2 hingga 3 minit bagi mengangkat dan menurunkan jambatan. Laluan kapal itu membolehkan bot dan kapal besar berlabuh di jeti Taman Shah Bandar atau di jeti Pulau Duyung. Bagaimanapun, pengguna jambatan ketika ini perlu menunggu kira-kira 20 minit bagi proses berkenaan atas faktor keselamatan. Selain ujian itu, setakat ini belum ada jadual tetap untuk proses jambatan itu diangkat. Jambatan ikonik bernilai 248 juta ringgit ini adalah yang pertama di Asia Tenggara. Polis menahan 98 warga asing dari China dalam serbuan di 4 banglo 3 tingkat di Ibu Negara yang dijadikan pusat operasi judi dalam talian. Pusat judi itu dipercayai aktif mengendalikan pertaruhan sejak awal tahun lalu dengan mengaut keuntungan dianggarkan berjumlah lebih RM72,000 sehari untuk operasi 4 banglo berkenaan. Serbuan menerusi Ops Dadu dilakukan bahagian siasatan jenayah maksiat judi dan kongsi gelap di 7 Bukit Aman diketuai penolong pengarahnya Asisten Komisioner Muhammad Hezir Hussein. Hasil serbuan serentak di 4 premis berkenaan, kesemua warga Cina itu dipercayai pekerja pusat judi tersebut ditahan untuk siasatan. Kesemua banglo berkenaan disewa dengan bayaran dipercayai sebanyak RM16,000 seunit dan dijadikan pusat operasi mengendalikan urusan perjudian dalam talian yang menyasarkan pelanggan di negara tembok besar itu. Hasil pemeriksaan di kesemua unit banglo, polis merampas 66 unit komputer riba, 23 set komputer, 555 telefon pintar dan 11 modem. Kesemua yang ditahan termasuk 15 wanita berusia 19 hingga 65 tahun yang bekerja sebagai penyelia menguruskan transaksi pertaruhan. Kesemua yang ditahan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Brickfields untuk tindakan lanjut. Polis tidak pernah sama sekali menghentikan siasatan berhubung kematian remaja Island Nora Ann Quarin. Timbalan Ketua Polis Negeri Sembilan Senior Assistant Commissioner Cik Zakaria Uthman berkata, pihaknya kini masih menunggu laporan penuh hasil bedah siasat.
Beliau mengulas isu terbabit ketika ditanya mengenai perkembangan terkini siasatan remaja Malang berkenaan. Prosedur siasatan di mana sebaik saja kita menerima hasil postmortem, kita akan rujuk kes ini kepada Timbalan Paduaraya untuk mendapat arahan lanjut. Tidak sekali-kali kita menutup siasatan ini. Laporan bedah siasat 15 Ogos lalu mendapati kematian Nur Ain tidak mempunyai unsur jenayah. Remaja itu disahkan mati akibat kebocoran usus yang berpunca daripada tidak makan untuk tempoh lama dan tekanan yang berpanjangan. Keluarga Nur Ain menuntut mayat remaja itu dari Jabatan Forensik Hospital Tunku Jaafar Seremban Jumaat lalu selepas proses dokumentasi selesai. Mayat ditemui di kawasan lurah berhampiran anak sungai 2.5 km dari resort dia dilaporkan hilang. Penemuan pada hari ke-10 operasi mencari dan menyelamat yang dijalankan sejak 4 Ogos lalu. Setiausaha Koperasi Kredit Pekerja-Pekerja IMG Kejuruteraan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Berhad DBKL didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas dua tuduhan meminta dan memperoleh suapan RM2,000 bagi melepaskan kesemua wang simpanan koperasi milik seorang pekerja DBKL 2 tahun lalu. M. Murti, 59 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan minta dibicarakan selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Rozina Ayub. Tertuduh didakwa secara rasuah meminta untuk dirinya suatu suapan wang tunai RM2,000 daripada Husaina Saidali, 61 tahun, sebagai dorongan bagi melepaskan kesemua wang simpanan koperasi milik mangsa. Dakwaan mengikut Seksyen 16-A-B Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 24 Akta sama. Jika sabit kesalahan, boleh dipenjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda jumlah atau nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana yang lebih tinggi. Bagi pertuduhan kedua, dia dituduh memperoleh untuk dirinya suatu suapan wang tunai RM2,000 daripada Husaina bagi tujuan sama mengikut Seksyen 17-A Akta SPRM 2009. Jika sabit kesalahan, dihukum mengikut Seksyen 24-1 Akta sama yang memperuntukkan hukuman sama. Kedua-dua kesalahan itu didakwa dilakukan di hadapan Kuil Hindu Sri Sakti Maha Mariaman, Jalan Robson, Taman Persiaran Desa jam 1 petang 7 Jun 2017. Hakim Rozina Ayub membenarkan tertuduh diikat jamin RM10,000 dengan seorang penjamin. 23 September ditetapkan untuk sebutan semula kes. Peguam Negara Tommy Thomas mendakwa permohonan Komite Keluarga anggota bomba Muhammad Adib Muhammad Kasim terhadapnya berhubung prosedur inkuas bagi mencari punca kematian Muhammad Adib tidak lengkap. Peguam Kanan Persekutuan S. Narkunawati memberitahu di Mahkamah Coroner ia berikutan dakwaan keluarga anggota bomba itu bahawa afidavit Tommy yang didakwa mengganggu inkuas serta menghina mahkamah tidak diberikan secara terperinci. Menurut Nakutavarti, pihak keluarga Adib tidak memberitahu mahkamah bagaimana afidavit peguam negara yang mendakwa mangsa meninggal dunia bukan disebabkan dipukul mengganggu inkuas. Beliau yang mewakili peguam negara berkata demikian di hadapan Coroner Rofiah Muhammad. Terdahulu peguam Hanif Kadri Abdullah yang mewakili keluarga Muhammad Adib menyatakan afidavit peguam negara 3 April lalu yang menyatakan Muhammad Adib meninggal dunia bukan disebabkan kecederaan akibat serangan jelas mengganggu prosedur inkuas. Katanya Tommy sebagai peguam negara tidak boleh mengeluarkan keputusan berhubung punca kematian Muhammad Adib. Rofiah turut menetapkan 27 Ogos ini sebagai tarikh untuk memutuskan sama ada boleh atau tidak untuk memulakan prosiding komital terhadap Tommy selepas mahkamah mendengar hujahan Hanif dan Narkunawati. 16 Julai lalu, bapa Muhammad Adib Muhammad Kasim Abdul Hamid memfailkan permohonan perintah komital kepada peguam negara kerana menghina mahkamah berkaitan prosiding inkuas bagi mencari punca kematian anaknya yang maut dalam rusuhan di Kuil Sri Maha Mariaman, Subang Jaya tahun lalu. Lembaga Disiplin Parti Keadilan Rakyat PKR masih tidak mengambil sebarang tindakan terhadap Timbalan Presiden PKR Datuk Seri Azmin Ali yang tidak hadir ke mesyuarat Biro Politik parti itu. Menurut pengerusi Lembaga Disiplin PKR, Datuk Ahmad Kasim, tiada surat peringatan juga dikeluarkan kepada Datuk Seri Azmin. Itu bukan urusan lembaga disiplin, itu urusan setiausaha. Itu bukan urusan lembaga disiplin. Dia bukan termasuk dalam bidang kuasa lembaga disiplin.
Beliau berkata demikian selepas menghadiri mesyuarat Biro Politik PKR di Ibu Pejabat PKR. Katanya tindakan hanya boleh diambil oleh Setiausaha Agung Parti. Mesyuarat ini dipengerusikan oleh Presiden PKR, Dato' Seri Anwar Ibrahim. Mesyuarat sama turut memutuskan PKR menghormati keputusan pihak berkuasa dan polis agar pendakwah Dr. Zakir Naik dilarang memberi ceramah di seluruh negara. Kerajaan Selangor terus memacu ke arah negeri pintar menjelang tahun 2025 dengan pelancaran agenda ekonomi tanpa tunai atau Cashless Economy Agenda. Menteri Besarnya Amiruddin Syahri berkata inisiatif berkenaan menumpukan penciptaan ekosistem ekonomi digital yang juga bakal merintis jumlah transaksi tanpa tunai dan pertumbuhan ekonomi keluaran dalam negara kasar KDNK negeri ke peringkat lebih tinggi. Kejayaan usaha ini sangat bergantung kepada kerjasama berterusan antara pelbagai pemegang taruh atau stakeholders, terutamanya kerajaan negeri iaitu agensi-agensi negeri dan persekutuan, pihak berkuasa tempatan, orang-orang awam serta sektor swasta. Hari ini kerajaan negeri berbesar hati untuk mewal-walkan agenda ekonomi tanpa tunai untuk Smart Selangor yang mana pentadbiran ini melihat sebagai salah satu inti utama yang menjana ekonomi Selangor pada masa hadapan. Beliau terdahulu melancarkan aplikasi Citizen e-Payment atau Cepat yang menjadi platform e-pembayaran aplikasi mobil dalam talian untuk rakyat di ibu negara. Jelas Amiruddin, aplikasi berkenaan menyediakan satu gerbang untuk semua perkhidmatan berbayar kerajaan di pelbagai peringkat dalam pentadbiran negeri. Pembangunan cepat diterajui Smart Selangor Delivery Unit SSDU berasaskan keperluan rakyat dengan kerjasama Majlis Perbandaran dan Daerah, agensi negeri, institusi keuangan dan e-dompet. Pembinaan aplikasi sepanjang 3 tahun itu menyaksikan 3 perkhidmatan membabitkan permohonan lesen, kompaun dan cukai tafsiran di Majlis Daerah Hulu Selangor, Majlis Daerah Kuala Selangor dan Majlis Perbandaran Kajang. Cepat boleh dimuat turun melalui Play Store dan App Store bermula 1 Oktober 2019. Dalam perkembangan lain, media massa diminta memainkan peranan penting dalam memupuk semangat perpaduan erat dan mengekalkan keamanan dalam kalangan rakyat. Menteri Besar Selangor Amiruddin Syahri berkata, kerajaan negeri berharap media massa boleh menyiarkan laporan yang positif, sahih dan seimbang serta menjaga sensitiviti kaum dan agama di negara ini. Dalam revolusi industri 4.0, pihak media masih memainkan peranan penting dalam revolusi ini dengan memperkenalkan pelbagai media dan saluran maklumat baru seperti media sosial yang dikenali sebagai Facebook, Twitter, Instagram dan di masa depan kemungkinan muncul pelbagai produk-produk sosial media lain. Justru kerajaan negeri Selangor sangat mengharapkan supaya pihak media dapat terus memberikan kerjasama dalam menyiarkan laporan yang positif, sahih dan seimbang serta menjaga sensitiviti. Beliau berkata demikian pada Majlis Malam Penghargaan Media 2019 Anjuran Invest Selangor malam tadi. Katanya media turut memainkan peranan penting dalam revolusi industri 4.0 dengan memperkenalkan pelbagai saluran maklumat seperti media sosial Facebook, Twitter dan Instagram. Pada majlis ini, Wakil Biro Media Selangor termasuk dari Media Prima Berhad diraikan dan menerima trofi anugerah khas bagi kategori Media Invest Selangor Berhad. MPB diwakili Pengurus Besar Komunikasi dan Pengurusan Pihak Berkepentingan Media Prima Berhad Zasman Asna. Sambutan ulang tahun ke-20 penubuhan Invest Selangor Berhad turut diadakan pada majlis sama. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bersua kembali, Badan Pemerintah Awam Sudan mengangkat sumpah serentak dengan pelantikan Perdana Menteri yang baru semalam. Badan itu menggantikan Majlis Ketenteraan Peralihan TMC yang mengambil alih tugas selepas protes jalanan selama beberapa bulan diadakan susulan perletakan jawatan pemerintahan Omar Al-Bashir pada bulan April. Nama 11 anggota Dewan bersama yang dianggotai oleh Majlis Tentera dan orang awam itu akhirnya diumumkan lewat Selasa selepas perjanjian dipersetujui.
Jeneral Abdul Fattah Al-Burhan yang mengetuai TMC turut dilantik bagi mengetuai majlis tersebut. Beliau akan menjadi Ketua Negara Sudan selama 21 bulan pertama dalam tempoh peralihan selama 39 bulan sehingga seorang awam mengambil alih untuk selebihnya. Badan pemerintah awam tersebut akan mengawasi pembentukan sebuah kerajaan dan badan perundangan. Di Afghanistan, sejumlah 20 anggota militan disahkan maut ketika pasukan keselamatan melancarkan operasi pembersihan di selatan Uruzgan. Menurut jurucakap tentera, operasi dilancarkan pada malam Selasa di beberapa daerah di Charcheno. Operasi berkenaan akan dilancarkan sehingga undang-undang dan peraturan dikuatkuasakan kembali di daerah bergolak itu. Sementara itu, di utara negara itu, seramai 18 orang militan terbunuh ketika serangan udara yang menyasarkan kedudukan Taliban di daerah Eshkamish di wilayah Takhar. Manakala kira-kira 10 yang lain cedera dalam serangan yang dilancarkan lewat malam Selasa. Pasukan keselamatan berjaya mengusir kumpulan militan dari beberapa kampung di daerah itu. Seterusnya, jumlah kebakaran hutan di Brazil dilaporkan meningkat dalam tempoh 8 bulan pertama tahun ini yang tertinggi dicatatkan sejak 2013. Data rasmi Institut Kajian Penyelidikan Angkasa Kebangsaan INPE mendedahkan hampir 73,000 kes kebakaran direkodkan antara Januari hingga bulan ini berbanding 39,759 sepanjang tahun lalu. Angka INPE itu juga menunjukkan kebakaran tertumpu di negeri-negeri terletaknya hutan Amazon. Asap tebal dilaporkan menyelubungi beberapa bandar dalam beberapa hari kebelakangan ini menyebabkan beberapa laluan penerbangan terpaksa dilincungkan. Menurut Wakil Program Amazon Dana Hidupan Liar Sedunia WWF, kebakaran berkenaan berlaku susulan peningkatan aktiviti penebangan hutan. Insiden kebakaran hutan dilaporkan meningkat menjelang berakhirnya musim kemarau, iaitu akhir Oktober atau awal November, ketika hutan dibersihkan untuk dijadikan kawasan tanaman atau pembinaan jalan raya. Data berkenaan diterbitkan ketika Presiden Jair Bolsonaro berdepan kritikan hebat berhubung kemusnahan kawasan hutan Amazon. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Liga Futsal Premier Malaysia MPFL 2019 selepas melakar 10 kemenangan sebelum ini, rekod tanpa kalah Selangor berkecai apabila tumpas 2-4 kepada Pahang pada aksi yang berlangsung di Stadium Tertutup Supa Kuantan malam tadi. Firdaus Ambiah membuka jaringan buat Pahang sebelum menggadakan selang 2 minit kemudian. Tersentak dengan 2 jaringan itu, Selangor bangkit memburu gol. Hasilnya Farid Muhammad merapatkan jurang sebelum berehat. Memasuki babak kedua, perlawanan seimbang kedua-dua pasukan saling berbalas serangan. Minit ke-22, Nur Khairi Abdul Rahman menjarakkan kedudukan sebelum Samsul Akmal kembali merapatkan jurang seminit kemudian. Dan jaringan Azwan Ismail memusnahkan sisa-sisa harapan Selangor menerusi gol keempat pada minit ke-37 untuk keputusan 4-2 kekal memihak tuan rumah. Sekian dulu paparan Buletin Pagi. Terus ikuti platform digital dan media sosial Buletin TV3 untuk pelbagai perkembangan terkini. Saya Fatin Hamir Yusof. Salam hormat dan Assalamualaikum.